Ciri-ciri orang Syiah, dia mesti kena mai cerita benda-benda simpati dulu. Orang-orang Syiah dia akan mula dengan, tuan-tuan kena tahu Saidina Ali ni dia pernah hidup tak makan tuan. Fatimah biasa kena pukul dengan Saidina Umar. Fatimah anak Nabi biasa kena pukul dengan Saidina Umar. Oh, dia buat lagu tu. Hak kita pun mengalir air mata. Kena pukul. Dah lah mereka rampai harta dia, tak bagi makan. Saidina Ali kena pergi merempat minta kerja dekat orang Yahudi pasal mereka ambil harta dia. Oh, kita melenang air mata dengar. Hak tu ada dalam hadis, tapi bukan nak cerita suruh teriak, nak habaq macam mana Nabi cukup sayang dengan cucu dia. Bila dia nak pergi rumah Siti Fatimah dengan Saidina Ali, Assalamualaikum, mana cucu aku? Fatimah keluar air mata. Pasal apa? Mereka tak makan dah 2 hari, lapar sangat, tak mau bagi anak ni duduk rumah lapar. Ali bawa keluar dua budak pergi main sambil dia pergi cari kerja. Bukan nak buat cerita simpati. Nak abang kata Ali hidup macam mana keadaan dia zaman Nabi. Mereka tak makan hidup mereka. Kita makan punya kenyang, tapi kita paling kuat lawan Allah. Nak cerita yang tu, bukan nak suruh simpati. Ni dia cerita putar belik. Contoh dia apa? Hampa dia ikut sangat Saidina Abu Bakar. Abu Bakar tu kapiak. Saya kata, pasal apa kata dia kapiak? Kerana dia telah melantik diri dia. Kita kata, dah, Umar yang lantik dia. Umar pun kapiak juga. Oh, dia jenis macam cerita apa pendekar bujang lapuk. Kami nak bayar sekarang juga. Kalau tak kami panggil Tok Mulu. Tok Mulu tak boleh datang. Pasal apa tak boleh datang? Semalam dia makan julap. Ini berak-berak. Kalau macam tu kami kata polis tak boleh datang. Pasal apa? Semua semalam jatuh dalam sungai. Oh, dia jadi lagu tu. Dia nak bagi laku hak dia tu, dia pergi perosok semua orang. Abu Bakar kapiak. Pasal dia buat begini. Bukan dia lantik diri dia. Umar yang lantik dia. Umar pun kapiak. Pasal apa? Sebab Umar dia mengkhianati Saidina Ali. Kita kata, bukankah dua-dua nama mereka orang-orang ini ada dalam Quran? Allah sebut mereka punya sifat. Contoh dia apa? Ini jawapan ni. Saidina Abu Bakar dalam surah At-Taubah ayat 40. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. Okey, dengar elok. إذ يقول لصاحبه لا تحزن. Saya ulang balik. إذ يقول لصاحبه لا تحزن. Ketika dia berkata kepada sahabat dia. Allah mengumumkan kata sahabat Nabi yang paling rapat adalah Saidina Abu Bakar. Takkan Allah tu tak cerdik? Pasal apa dia pergi kata Saidina Abu Bakar itu sahabat kalau betul Saidina Abu Bakar khianat? Bila kita baca ayat tu kat dia, dia kata apa pula? Al-Quran tak boleh terima. Pasal apa pula tak boleh terima? Sebab sahabat yang tulis boleh jadi mereka tidur. Awak ingat macam hang lah. Dia kata kat para sahabat pula, para sahabat semua tak amanah. Mereka tulis ayat Quran tipu. Ada ayat yang mereka tak bubuh. Kita tanya ayat apa pula dah? Sepakat semua orang. Ada ayat-ayat dalam Quran Saidina Ali mereka tak bermasuk. Kita kata, kalaulah Quran hari ini salah, pasal apa Saidina Ali pun dia pergi terima yang Saidina Osman buat, baca juga dalam semayang dia jadi imam. Dia tak boleh lari lagu tu. Dia kata apa? Ini cerita ambil mana? Ambil daripada hadis. Hadis riwayat siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari tak boleh pakai. Nampak tak? Dia perosok satu-satu tanpa ada hujah. Dia perosok kita jawab. Dia perosok kita jawab. Kita tanya pasal apa pula Imam Bukhari pun nak hantam juga tak boleh pakai. Imam Bukhari tak amanah. Pasal apa pula tak boleh amanah? Dia daripada beratus ribu hadis. Ratus ribu. Tuan-tuan, mengapai Quran 6,000 ayat. 6,000. Yang ni ratus ribu dengan an. Daripada siapa balik pada siapa, daripada siapa balik siapa, daripada siapa balik siapa, daripada siapa balik siapa, kata Saidina Abu Bakar, kata Rasulullah. Tu nak kena ingat semua tu, baru mai dia punya dalil dia. Apa dia? Matannya sekian. Riwayat siapa? Riwayat Imam Bukhari. Kena ingat semua tu. Satu hadis panjang tu, hadis dia punya mula dia.
daripada an sampai habis panjang tu. Itu satu hadis. Kalau 100,000 hadis, berapa banyak muka surat? 100,000 muka surat. Quran kita pun baru berapa ratus. Imam Bukhari daripada 100,000 tu, dia dah compile lah buat paling elok. 8,000 ni tak ada yang dah ditolak. Elok-elok lah. 4,000 ni tak ada yang ditolak. Cantik dah ni. Tiba-tiba dia kata Imam Bukhari tak boleh pakai. Kita tanya, pasal apa tak boleh pakai? Satu hadis dia tak guna. Lah, 8,000 tu ada yang tolak satu hadis. Bongok dia ni, dia kata. Pasal apa? Satu hadis Imam Bukhari yang ni dicerita oleh guru kami. Ketika mana kami duduk, saya duduk sebelah guru kami. Sebelah ni guru kami panggil Ustaz Dan, duduk sebelah saya. Saya pegang paha dia, dia pegang tangan saya. Dia cerita, Imam Bukhari riwayatkan satu hadis. Hadis ini hadis ketika Nabi sakit, masa Nabi nak wafat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dia dipapah oleh dua orang sahabat dia untuk nak datang ke masjid nak sembahyang. Tuan-tuan, tengok Nabi akhir zaman, dia tak langkah kaki dia masuk syurga. Tak, siapa tak boleh masuk syurga. Maksud dia apa? Dia tu pegang kunci syurga. Saya nak abang kat tuan-tuan, Nabi yang pegang kunci syurga pun dipapah nak pergi masjid, pi juga. Kita yang duk lupa kunci rumah ni tak main-main surau. Mailah semayang. Yang papah siapa dia? Seorang Bilal bin Rabah, seorang Saidina Ali. Tapi dalam hadis Imam Bukhari kata apa? Nabi dipapah oleh Bilal bin Rabah dan seorang lelaki daripada keturunan Quraisy. Dia tak sebut nama Ali. Khianat punya Imam Bukhari, tak cerita pasal Saidina Ali. Loh, dah dia dapat cerita dia lagu tu, nak bacalah syarah dia. Kitab Fathul Bari tu ada tu, bacalah syarah dia. Kitab Fathul Bari dalam kitab tu dah ada syarah dah dekat bawah tu, tulis dah kata orang itu adalah Sayyiduna Ali. Bacalah yang tu. Hadis dia kena riwayat apa yang dia dapat. Dia dapat seorang Bilal dan seorang lelaki daripada keturunan Quraisy. Hak tu dia dapat. Syarah dia Sayyidina Ali. Imam Bukhari tak boleh pakai. Imam Muslim ada, Imam Muslim pun tak boleh pakai. Sebab apa? Nak bagi betul hak satu tuduhan dia tu, Sayyidina Abu Bakar khianat dan kafir. Dia tolak habis semua, dia reka semua dia reka. Tuan-tuan, saya cerita kat tuan-tuan ni pasal dia kata sahabat kafir kan. Sebab tu saya duk cerita benda ni, duk bagi faham satu-satu. Itu bukan dia punya akar dia. Hak tu bunga dia. Nak bagi orang tengok cantik pokok tu, bunga dia. Akar dia saya tak sebut kat tuan-tuan. Akar dia kalau tuan-tuan dengar, saya yakin yang mana hak duk bergerak tadi tu, dia duk dengar, duk seronok, dia akan terberhenti dengar, diam. Pasal dia tak sangka akak dia akhir jadi macam tu. Apa dia? Bila dia kata Abu Bakar kafir, bila dia kata Umar kafir, bila dia kata Osman kafir, bila dia kata Khadijah kafir, bila dia kata Aisyah tak ada kubur dia pun daripada kalangan orang yang kafir. Bila dia kata para sahabat, Hamzah, Saidina Hamzah, Nabi punya siapa? Pakcik, Pak Melakan, semua kafir. Dia akan tanya soalan. Dia kata apa? Kalau semua sahabat Nabi kafir, agak-agak dakwah Nabi sebagai seorang Nabi berjaya atau tidak? Kita lah ni tak boleh jawab. Pasal apa? Sebab kita tak yakin para sahabat semua kafir. Kita kata para sahabat semua betul, tapi orang yang dia tanam dengan pengikut dia, kafir. Bila dia dah tengok dia ni dah ikutlah kuat dah, dia tanya soalan tu, kalau betul sahabat Nabi semua kafir, agak-agak ajaran Nabi betul atau salah? Dia kata tak betul, Nabi tak layak jadi Nabi. Bila Nabi tak layak jadi Nabi, sebab tu kami habaq yang layak ganti Nabi sebenarnya Sayyidina Ali. Tapi itu bukan akak tunjang, itu baru akak cantik-cantik tepi-tepi tu. Akak betul dia tadi tu, siapa yang bagi wahyu dekat Muhammad? Jibril. Siapa yang lantik Jibril? Allah. Jibril tu khianat, Allah tu tak boleh pakai. Sebab tu kami lantik 12 imam, kami maksum boleh ampun dosa orang.
Itu dia punya akak tunjang tu. Dia nak bawa pergi sampai situ. Tapi mula-mula dia tak boleh cerita yang tu. Kalau dia cerita yang tu, awal-awal orang tak mau dah ikut dia bah. Nak cari akal, dia kena bagi perosak sahabat dulu. Nak cari akal, nak bagi orang terima, dia kena buat cerita sedih dulu. Nak cari cerita sedih, tak ada peluang yang melainkan peperangan Siffin, peperangan Jamal, peperangan di antara para sahabat tu, Ali, Muawiyah, Siti Aisyah dan sebagainya. Baru boleh ada cerita sedih, baru boleh ada nak kait sahabat ni buat macam ni. Sama lah macam Salafi, Salafi Wahabi, bukan Salafus Saleh, jangan salah faham. Ini Salafi Wahabi, bukan yang bid'ah saja. Bid'ah tu bunga aja duk bagi orang nampak. Dia tak pernah membincang pasal akidah. Bila bincang pasal akidah, mereka menolak sifat 20. Tak apalah tolak sifat 20 tu, tak ada masalah. Nak tolak lah. Sebab itu bukannya Nabi kata sifat 20 tu wajib. Nabi tak kata. Cuma nak bagi tahu kata, kalau tolak sifat 20, awak nak kata apa? Kami nak bagi tahu kata, kita kena ikut Quran, kita kena ikut Nabi. Sebab tu jadi bid'ah kalau tak ikut Nabi. Sebab tu jadi bid'ah kalau tak ikut Nabi. Kena ikut Nabi, kena ikut Nabi, kena ikut Nabi. Tanam. Bila dah kuat, dia tanya, kalau kata ikut Nabi dengan Quran, tu Quran tu kata apa? Quran tu kata yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan-tangan mereka. Makna dia apa? Makna dia Allah ada tangan. Itu akal lah. Kita lah ni tak boleh terima pasal jiwa kita menentang benda tu. Jadi bila dia habaq, tak masuk lah. Itu baru hak 72. Golongan 73, 72 mengaku Islam, itu baru 72, bukan Dajjal. Dajjal yang duduk buat dajjal tu dia lagi dahsyat. Dia jenis makan orang memang ni. Oi. Tak tu orang tua dulu dia keluar perkataan dajjal. Dia ni dajjal buat ni. Pasal apa sebut dajjal? Pasal memang perangai jenis lagu tu. Pasal apa? Ni kena dengar elok-elok. Saya doa, ya Allah, simpangkan aku bukan saya kata lagu tu. Apa dia? Dajjal ni mula-mula dia syabun, orang muda yang alim. Dia mengajar agama dulu. Dah lama-lama dia ada pengikut ramai. Dia mengaku dia Nabi. Allah bagi mata dia buta. Lepas tu dia mengaku dia Tuhan. Itu Dajjal. Tuan-tuan jaga diri baik-baik lah. Itu ya kesimpulannya. Okey, habis lah. Jangan takut balik rumah Dajjal tak ada tengah jalan.